Nasional 8, 25 Julai. Berikut tumpuan malam ini. Siasatan 1MDB, seorang lagi pengarah urusan syarikat direman. Kerajaan tetap kawal dan pantau penyebaran maklumat di internet. Dan pemilihan Presiden MIC ditetapkan 6 September. Baik, perinciannya bersama saya Hisham Saleh dan Fahadu Asyati Osman dalam Nasional 8. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Seorang pengarah urusan sebuah syarikat bergelar Datuk menjadi individu keempat yang direman bagi membantu siasatan terhadap akaun One Malaysia Development Berhad 1MDB. Perintah reman 4 hari terhadap lelaki berusia 48 tahun itu dikeluarkan Magistrat Niiz Fahani Tasnim Wan Abdul Rahim di Mahkamah Magistrat Putrajaya. Perintah reman itu bertujuan membantu siasatan mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009 iaitu menerima atau cuba mendapatkan rasuah. Lelaki berkenaan ditahan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya 7 malam tadi ketika tampil secara sukarela untuk memberikan keterangan. Terdahulu, mahkamah sama membebaskan seorang pengarah urusan syarikat yang juga bergelar Datuk selepas direman sejak Rabu bagi membantu siasatan kes yang sama. Lelaki berusia 54 tahun itu merupakan individu kedua direman dan dibebaskan dengan jaminan SPRM sebanyak RM100,000 dengan 2 penjamin. Lelaki berkenaan dibebaskan sehari lebih awal kerana soal siasat ke atasnya telah selesai. Pendedahan bekas eksekutif kanan Petro Saudi International, Javier Andregosto, yang mengaku dijanjikan bayaran $2 juta Amerika untuk dokumen yang dicuri daripada bekas majikannya perlu diberi perhatian dalam siasatan menyeluruh pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Saya dah nyatakan dahulu dalam konteks nak memastikan ketelusan, kebenaran, kita dah wujudkan jawatan kuasa khas, pihak peguam negara telah pun membuat siasatan dan sedang menyiasat. Saya rasa itu cara yang terbaik daripada kita melayan spekulasi-spekulasi yang datangnya hari-harian. Sebab itu saya minta orang ramai jangan terikut-ikut dengan apa yang disebarkan di sosial media. Beliau ditemui dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Parlimen Bera di Dataran Kerayong. Sementara itu, pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan Barisan Nasional BNBBC Tan Sri Syahrir Abdul Samad mempertikai niat sebenar Akbar DH apabila tidak menyerahkan dokumen dakwaan penyelewengan 1MDB kepada pihak berkuasa setelah memperolehnya daripada Javier Andregosto. Tindakan itu menunjukkan akhbar berkenaan hanya ingin melariskan jualan dengan menerbitkan berita sensasi tanpa perlu mencari kebenaran. Tak ada. Saya rasa kita ni dalam negara kita ni, kita pernah melihat bagaimana parlimen pun pernah digantung. Kita lupalah kan. Tahun 69 parlimen suspended. The parliament was suspended. Parlimen pun, siapa fikir yang parlimen boleh digantung? Ini surat khabar. Apa lagi? Kan? Dan bukan digantung. Dan macam parlimen pun tak digantung sampai habis. Balik, lepas tu dia hidupkan balik. Sama juga dengan surat khabar. Yang masalahnya kalau kita melenting, satu hari ni lah macam hari ni je lah yang boleh kita buatkan keputusan. Tak, hidup kita ni sebagai sebuah negara pun mesti ialah satu penghidupan usia yang panjang. Sebagai media yang bertanggungjawab, The Age harus mengetepikan berita sensasi, sebaliknya menyerahkan dokumen terbabit kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Tan Sri Syahrir mengulas isu pergantungan akhbar The Age Weekly dan The Age Financial Daily selama 3 bulan, ekoran laporan berkaitan 1MDB. Kementerian Dalam Negeri semalam menggantung permit penerbitan kedua-dua akhbar itu selama 3 bulan berkuat kuasa Isnin ini.
Maklumat di internet tidak boleh disekat kerana ia tetap akan tersebar dengan mudah dan pantas daripada pelbagai rangkaian dan jaringan sedia ada. Namun apa yang boleh dilakukan kerajaan mengawalnya seperti mana dilakukan terhadap portal berita Sarawak Report. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabari Cik menegaskan kerajaan akan tetap memantau penyebaran maklumat di internet bagi memastikan ia tidak menjejaskan keharmonian dan kemakmuran negara. Sekiranya orang menggunakan maklumat-maklumat yang tidak sah, yang boleh mencetuskan kemarahan orang. Bukan itu saja, misalnya apa yang berlaku di Lawyat baru-baru ini, sekiranya ada orang kata apa buktinya, nak dibawa ke mahkamah dahulu apabila orang menyebarkan cerita-cerita yang kononnya ada orang bawa parang, bawa pedang, berhimpun di RNR nak menuju ke Kuala Lumpur. Itu mesti disekat kerana ia menimbulkan kegelisahan orang ramai. Kita tak kata bahawa kita tak boleh nak sekat kecuali kita buktikan bawa mahkamah dan sebagainya. Beliau berkata China misalnya telah awal-awal lagi menyekat rangkaian media sosial sebelum ini menjadi satu keperluan utama rakyat negara itu untuk berhubung. Manakala Britain yang lantang memperjuangkan hak kebebasan bersuara juga sedang mengkaji untuk menyekat WhatsApp. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC berhak mengambil tindakan terhadap pengendali laman sesawang yang masih ingkar menyiarkan artikel daripada Sarawak Report yang sudah dikenakan sekatan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari, sama seperti Kementerian Dalam Negeri yang berhak menyekat penerbitan bahan bercetak, MCMC juga berhak menyekat laman sesawang. Datuk Jailani mengingatkan perkara itu kepada pengendali laman sesawang yang masih ingkar dan cuba mengeruhkan lagi senario politik negara. Dekat ni, oleh kerana DH telah diambil tindakan oleh KDN, itu terpulang pada KDN lah. Kan? Jadi mana-mana laman sesawang, ini saya bagi pendekatan luar sana lah. Mana-mana laman sesawang yang masih menyiarkan ataupun berniat untuk menyiarkan unsur-unsur fitnah, kita tidak agak-agak lah akan ambil tindakan seperti mana yang diambil terhadap Sarawak Report dan sebagainya. Datuk Jailani ditemui media pada sambutan Aidilfitri Parlimen Hulu Terengganu di Kuala Berang. MCMC juga sudah memanggil beberapa pengendali laman sesawang untuk menjelaskan peraturan yang berkaitan. Datuk Jailani berharap rakyat pelbagai kaum tidak terpedaya dengan tindakan sesetengah laman sesawang yang menyebarkan maklumat yang tidak benar, terutama yang membabitkan keselamatan negara, sensitiviti agama dan juga kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Muhammad Hassan di Kampung Tanjung, Rantau. Beliau disambut oleh Datuk Seri Muhammad Hassan dan isteri Raja Datin Seri Salbiah Tengku Nujumuddin. Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak yang meluangkan masa kira-kira setengah jam turut menjamu selera dengan hidangan yang disediakan. Majlis yang bermula jam 8.30 pagi hingga 6 petang itu menerima kunjungan lebih 50,000 masyarakat sekitar. Rumah Terbuka Aidilfitri Menteri Besar dan Keluarga turut dihadiri oleh tetamu diraja yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir dan Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tunku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud. Hadir sama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar. Turut hadir Menteri Besar Terengganu Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman. Pemilihan Presiden MIC ditetapkan pada 6 September, manakala penamaan calonnya ditetapkan pada 21 Ogos ini. Perkara itu diputuskan Jawatan Kuasa Kerja Pusat Sementara CWC MIC 2009 yang bermesyuarat semalam. Setiausaha Agung MIC A. Saktiville dalam satu kenyataan berkata mesyuarat turut melarang pemimpin MIC di semua peringkat daripada menghadiri sebarang majlis yang dianjurkan CWC yang diketuai bekas Presiden MIC Datuk Seri G. Palamivel. Manakala ahli yang menyertai proses penamaan calon dan pemilihan yang dianjurkan CWC itu boleh dikenakan tindakan disiplin dan tidak boleh menyertai proses pemilihan dan penamaan calon pada 6 September dan 21 Ogos nanti.
Bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said yang juga Adun Kijal menafikan beliau akan meninggalkan Barisan Nasional BN sebagaimana yang hangat diperkatakan ketika ini. Penafian dibuat kepada media di rumah terbuka Aidilfitri beliau di Teluk Kalong, Kemaman. Menurut Datuk Seri Ahmad, buat masa ini beliau masih setia dengan UMNO dan Barisan Nasional dan tiada niat untuk meninggalkannya. Dan sehingga kini beliau masih lagi bersama BN dan masih kekal sebagai Adun Kijal. Sekarang pun saya boleh tinggal kalau tinggal. Siapa dia PR? Kalau PR kalau saya berhenti. Dan siapa dia kata? Ini tak betul. Dawan tak betul kalau saya masih ikut ayat. Unless saya kena cek. Maksudnya ada orang yang sengaja sebarkan. Saya mudah lah kepada tak tahu lah. Kalau saya keluar pada PR sekalipun, saya masih ikut ayat. Tak kosong. Macam mana dengan UMNO dengan BN? Tak tahu. Tak tahu kita tengok lah. Sekiranya beliau meninggalkan BN sekalipun, beliau masih tetap sebagai Adun Kijal yang dimenanginya pada pilihan raya umum ke-13. Datuk Seri Ahmad diganti oleh Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman yang mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu yang baharu pada 12 Mei 2014. Baik, kami teruskan dengan berita ini. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperkenalkan kadar baru ujian lesen memandu dengan caj minimum RM160 bagi golongan berusia 50 tahun ke atas. Buat permulaan, golongan sasar terbabit ialah bagi mereka yang tinggal di pinggir bandar. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan, Datuk Dr. Ismail Bakar, langkah terbaru itu bagi menggalakkan golongan terbabit memiliki lesen memandu serta mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Itu dari segi untuk mendapatkan lesen. Dari segi kita test dia dan bagi lesen, tak ada bayaran. Tak ada bayaran. Cuma lesen test test kad lah. Test kad. Tak, kita ada harga yang minima. Harga yang minima. Pada harga yang berapa? 160 saja untuk warga mas. JPJ akan turut melaksanakan program MyLesen bagi golongan remaja dengan kerjasama Institut Memandu. Kadar bayaran untuk mendapatkan MyLesen dijangka lebih rendah daripada sekarang dan kadar bayaran sekolah memandu yang tinggi dipercayai antara punca ramai remaja dan golongan warga emas tidak memiliki lesen memandu. Tugas sebagai pemandu bas tidaklah semudah yang kita biasa lihat. Memandu selama 8 jam sehari memerlukan fokus dan stamina yang tinggi. Lebih-lebih lagi dalam memberi perkhidmatan percuma seperti GoKL. Ya, namun bagi pemandu yang dikenali sebagai Aswad, kerjayanya itu cukup disenangi kerana mampu membantu masyarakat yang memerlukan. Ikuti kisah beliau. Nama penuh saya Aruzatul Aswad dan kawan-kawan panggil saya Aswad. Dan saya berumur lebih kurang 41 tahun dan berasal memang dari Kuala Lumpur. Saya memandu bas ni lebih kurang dalam 4 tahun lebih dan dah 2-3 company dah saya kerja. Lepas tu saya tengok dalam GoKL ni memang menariklah bagi saya. Kerja-kerja sebelum ni kita menggunakan tiket, tapi sekarang ni percuma. Jadi saya tak payah nak mengeluarkan tiket. Sebenarnya bas ni memang mengurangkan kos sara hidup juga bagi yang menggunakan pengangkutan awam. Macam GoKL ni kita dah ditetapkan di mana bus stopnya, lepas tu pusingannya, jalannya pun sama saja dan ambil masa pun tak panjang, pendek saja. Lebih kurang dalam 50 minit kita akan sampai ke terminal semula. Daripada terminal ke terminal. Bas ini ialah mesra alam. Mesra alam dan dilengkapi dengan kamera litar tertutup. Iaitu memang bagi keselamatan yang penuh pada tahap keselamatan yang penuh pada penumpang-penumpang yang berada dalam bas. PKU kita sediakan papan untuk kursi roda untuk naik ke dalam bas
dan biasanya kita membantu mereka untuk naik dalam bas lah. First kali sebab dia free lah kot. Lepas tu senang sebab saya boleh naik depan office saya je. Convenient. Lagi satu, sebagai public transport saya tak payah memandu kereta. Lagipun I can reach my destination dengan cepat. I hope the service continues and it benefits people like me. And the tourists also. It's something we give a service where they can see how our road system, how this thing we provide the service this and that. That's a good this thing for our Malaysian tourism to encourage people to come. Bagi yang selalu menggunakan pengangkutan awam, lebih baik guna GoKL kerana dia percuma dan mengurangkan kos untuk kita berjalan ke satu destinasi dan kita juga mengurangkan traffic jam juga di bandar KL ni. Baik, Bank Simpanan Nasional BSN hari ini mengumumkan senarai pemenang cabutan bulanan dan tempatan sijil simpanan premium SSP BSN bagi bulan Julai 2015. Pemenang diumumkan di lobi Wisma BSN Kuala Lumpur, berikut senarainya. Selain mengumumkan senarai pemenang untuk bulan Julai, BSN turut mengadakan majlis penyampaian hadiah kepada pemenang cabutan bulanan dan tempatan bagi bulan Jun yang telah menangi sebuah Mercedes-Benz C200 dan sebuah Prodor Asia. Cabutan yang merupakan aktiviti bulanan BSN itu sebahagian daripada usaha berterusan menggalakkan tabiat menyimpan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Bermodalkan simpanan serendah RM10, BSN memberi peluang kepada penyimpan memenangi pelbagai hadiah yang ditawarkan di samping menikmati pulangan dividen daripada simpanan mereka. Bagi pemenang yang ditemui, mereka menyifatkan skim yang dijalankan ini bermanfaat dan sewajarnya diteruskan untuk tempoh jangka masa panjang. Simpanan ni sebab apa? Saya simpan untuk saya punya kepentingan masa depan lah, masuk untuk keluarga saya. Itu. Simpanan ni lah supaya saya boleh gunakan untuk masa depan. Lepas satu lagi saya simpan ni because BSN pun dekat, mudahkan saya dengan berurusan untuk keluar dengan rumah kan, tak jarak itu. Sebab mengapa saya milih BSN. Lepas tu selain tu dia ada online sebagainya, memudahkan kita untuk menggunakan kemudahan yang ada untuk BSN, mengeluarkan wang dan sebagainya. Bapak saya cakap memang bagus simpan pada BSN. Saya simpan dalam 3 bulan lepas baru RM1,000. Lepas tu lama-lama saya simpan, saya dapat panggilan BSN, saya memenang dapat sebiji kereta Asia. Hadiah tersebut disampaikan oleh Ketua Jabatan Peruncitan dan Perniagaan Komuniti BSN, Datuk Mary Hamzah. Bagi yang ingin menyertainya, pembelian SSP boleh dilakukan di kaunter cawangan BSN seluruh negara. Atau untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, layari www.mybsn.com.my. Reserve Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM sejumlah RM379.4 bilion atau bersamaan $100.5 bilion Amerika pada 15 Julai 2015.
Menurut kenyataan Bank Negara, paras rizab itu memadai untuk membiayai 7.9 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri bagi jangka pendek. Manakala komponen utama rizab antarabangsa adalah rizab mata wang asing $92.0 bilion Amerika. Kedudukan rizab tabung keuangan antarabangsa $0.8 bilion Amerika, hak pengeluaran $1.8 bilion Amerika, emas $1.4 bilion Amerika dan lain-lain aset rizab $4.5 bilion Amerika. Ringgit diunjur dalam dagangan mendatar berbanding dolar Amerika minggu depan dengan jangkaan dolar yang lebih kukuh. Peniaga berkata ringgit akan terus bergerak pada paras 3.80 minggu depan disebabkan ketiadaan pembangkit tempatan untuk mendorong lonjakan mata wang itu. Ini bagaimanapun akan memberi faedah kepada pengeksport tempatan serta menarik pengimport asing. Bagi minggu baru berakhir, ringgit didagangkan kukuh berbanding dolar Amerika, namun menguncup daripada Khamis berikutan peningkatan keyakinan kadar faedah Amerika lebih tinggi tahun ini. Ia rendah ketika mengakhiri minggu ini pada 3.808 daripada 3.806 yang dicatat Khamis lepas. Sementara itu, mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur berbanding mata wang utama lain. Ia menokok berbanding dolar Singapura kepada 2.776 dan mengukuh berbanding pound sterling kepada 5.897. Ringgit bagaimanapun lemah berbanding yen pada 3.071 dan jatuh berbanding euro pada 4.165. Melaka Berhasrat menjadikan Melaka antara pengeluar utama durian di negara ini menerusi pembangunan ladang durian di Melaka Tropical Fruit Farm. Tanah seluas 60.7 hektar di Sungai Udang akan dijadikan ladang durian bagi tujuan itu. Buat masa ini hanya 12.14 hektar daripada keseluruhan tanah terbabit digunakan bagi penanaman raja buah itu bagi tujuan penyelidikan dan pembangunan. Esko Pertanian dan Pembangunan Usahawan Negeri Datuk Hassan Abdul Rahman berkata, ketika ini hanya 2 kawasan yang mengeluarkan hasil durian terbaik di negeri itu, iaitu di Air Molek dan Kampung Sebatu Sungai Rambai yang kebanyakannya milik persendirian. Beliau berkata idea itu tercetus menerusi penganjuran julung kali Pesta Durian Melaka 2015 yang diadakan di Melaka Tropical Fruit Farm. Ini plan kita hasil daripada penganjuran Pesta Durian Melaka. MTFF akan kita convert kepada dusun durian yang luas di negeri kita. Ini nanti kita bincang. Dan kita bincang ni termasuk BPP. BPP tourism pasal durian ni boleh attract turis to come and menikmati kelazatan buah durian di Melaka. Pesta 3 hari bertemakan makan sampai puas yang berakhir esok itu setakat hari ini berjaya menarik kehadiran hampir 10,000 pengunjung. Lembaga Getah Malaysia LGM meminta kerajaan membuat kajian semula harga getah daripada 5.25 sen sekilogram kepada satu harga yang dapat melegakan lebih 300,000 pengembang kecil getah di seluruh negara. Ini kerana harga komoditi itu jatuh kepada 60 sen sekilogram sejak tahun lalu. Pengerusi LGM Datuk Wira Ahmad Hamzah berkata kajian itu perlu kerana harga komoditi itu pada ketika ini tidak stabil dan menimbulkan keresahan pekebun kecil. Bagaimanapun katanya kerajaan juga sudah menyediakan insentif pengeluaran getah IPG sebanyak 30 sen sekilogram getah basah sekiranya berlaku penurunan mendadak bahan komoditi itu ke paras 4.60 sen sekilogram. Beliau berkata demikian di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediaman diserkam. Dalam perkembangan lain, beliau berkata, Dr. Muhammad Akbar Mat Said dari Bahagian Pendidikan dan Teknologi dilantik sebagai Ketua Pengarah LGM yang baru mulai 24 Julai bagi menggantikan Datuk Dr. Salmiah Ahmad yang bersara 23 Julai lalu. Timbalan Menteri Pendidikan 2 P. Kamaluddin optimis untuk memastikan institusi pengajian tinggi awam PTA dapat menjadi salah satu daripada 100 universiti terbaik di dunia menjelang tahun 2020. Sasaran itu mampu dicapai dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Negara 2015-2025 pendidikan tinggi.
Sasaran berkenaan boleh dicapai berikutan kebanyakan IPTA berjaya melonjakkan kedudukan masing-masing dalam penilaian Quacquarelli Simons QS World University Rankings QS Rankings yang dikeluarkan baru-baru ini. Kita yakin dengan konsep ataupun dengan plan pembangunan pendidikan Malaysia pengajian tinggi ini, kita telah pun merangka hala tuju bagaimana IPTA Universiti Awam ini dapat melaksanakan tanggungjawab mereka untuk menempatkan UA Universiti Awam Malaysia ini di tangga yang terbaik di dunia. Katanya Kementerian Pendidikan kini berada dalam landasan yang tepat bagi memastikan ia menjadi realiti. Kementerian juga menyasarkan untuk menerima bilangan pelajar antarabangsa sehingga 200,000 orang menjelang 2020. Beliau menyatakannya selepas menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan esei Sunway Osbridge di Bandar Sunway, Selangor. Persiapan rapi sedang giat dilakukan pihak Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC bagi menghadapi mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-48 yang akan diadakan mulai 1 hingga 6 Ogos. Persiapan kini mencapai 90% termasuk menaik taraf kemudahan infrastruktur untuk Dewan Persidangan, bilik mesyuarat serta meningkatkan kelajuan jalur lebarnya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PWTC, Dato' Maxson Abdullah H. Jaafar, lebih 300 warga kerja PWTC termasuk pihak pengurusan serta kaki tangan kini sudah bersiap sedia menerima kedatangan delegasi mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-48 dan pasca persidangan Menteri-Menteri Luar PMC. Mereka komited untuk memberikan perkhidmatan serta layanan terbaik sepanjang persidangan berkenaan dan pada masa sama memberi keselesaan delegasi yang terlibat. Sebagai tanda sokongan dan komitmen untuk menjayakan mesyuarat tersebut, kesemua warga kerja PWTC akan memakai lencana Friendly Smiling Service sepanjang persidangan berlangsung. Kita mestilah berikhlas, penuh dengan keikhlasan, servis yang friendly dan servis dengan senyuman, dan itulah senantiasa, itulah dia keikhlasan daripada kita. Jadi batch ni membawa satu komitmen di antara kita, servis kaki tangan kita, komitmen untuk servis kepada delegasi-delegasi yang akan datang. Dato' Maxson menyatakannya selepas Majlis Ikrar Servis Terbaik Kaki Tangan PWTC sempena persidangan tersebut di Ibu Negara. Pada majlis tersebut turut diadakan jamuan Hari Raya Warga Kerja PWTC sempena sambutan Aidilfitri. Sebanyak 38 buah rumah di 5 kampung di Kulim, Kedah rosak selepas dilanda ribut petang semalam. Kampung yang terlibat ialah Kampung Padang Nahal, Kampung Padang Cina, Kampung Pagar Musih, Kampung Batu Putih dan juga Taman Mas. Ribut juga merosakkan kira-kira 8 buah rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Santan di Padang Besar, Perlis. Ribut yang disertai hujan lebat berlaku pada petang semalam namun tiada kecederaan dilaporkan. Kejadian yang berlaku hampir sejam dari 3.30 petang itu turut menyebabkan 2 daripada rumah itu tercabut bumbung. Lepas tu kita pun pergi tolong dia rumah dia orang dah pokok 4 bumbung. Kita pun pergi duduk tolong potong orang. Siapa yang kata rumah? Rumah ni kena kita tak perasan. Matu balik rumah pun tahu. Kawan bagi tahu tu pun. Tak dan sudah potong kayu rumah dia pun bagi tahu kan. Kita pun balik tengok bumbung cabut habis dah. Kesemua rumah yang terlibat dianggarkan melibatkan kerugian mencecah RM30,000. Sementara itu, menurut Esko Negeri dan juga Adun kawasan tersebut, Datuk Sabri Ahmad berkata kerja-kerja penilaian kerosakan telah dilakukan. Sayangnya hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad. Ini menyebabkan mungkin pembekal tak dapat dibekalkan barangan, tetapi walau macam mana pun saya minta pihak pembekal menyegerakan bekalan barangan-barangan ini, terutamanya atap dan sebagainya. JKM Negeri telah diminta memberi bantuan bagi meringankan beban penduduk yang terjejas.
Lebih 5,000 permohonan untuk mendapat geran hak milik ke atas tanah usaha di Perlis yang belum diluluskan terikat dengan satu syarat baharu sejak 2 bulan lepas. Di bawah syarat baharu itu, pengusaha tanah milik kerajaan itu tidak boleh menanam pokok ketum. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man, pengusaha tanah yang didapati melanggar syarat tidak akan diberi geran hak milik. Langkah itu bertujuan mengekang masalah penyalahgunaan daun ketum di Perlis yang agak berleluasa. Itu yang kita cuba lakukan. Sebab kita tahu memang ramai yang tanam pokok daun ketum. Kalau dia datang nak buat apa ni? Ni untuk berubat. Tapi kita tahu dia orang jual. Dan dia orang jual kepada pengusaha-pengusaha yang memproses daun ketum ini untuk dijual. Datuk Seri Azlan ditemui media selepas majlis jamuan Hari Raya Aidilfitri Negeri Perlis di Kangar. Berangkat pada majlis ini ialah Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamilulail, Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamilulail. Pembinaan 11 jeti bagi kegunaan nelayan di Pengkalan Kubur Kelantan bakal dimulakan dalam masa terdekat. Ini kerana kontrak pembinaan dan tender pembinaan kesemua jeti itu sudah pun diluluskan Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP Kelantan. Projek bernilai 2.5 juta ringgit itu bermula dari kawasan perairan Kampung Kebun hingga pada Geting bagi memudahkan nelayan mendaratkan hasil tangkapan laut. Sekaligus projek tersebut membuktikan Kerajaan Barisan Nasional sentiasa menunaikan janji yang dibuat pada pilihan raya kecil Pengkalan Kubur tahun lepas. Adu Pengkalan Kubur Mat Razi Mat Ali berkata hanya projek tempatan banjir sahaja yang masih dalam proses mendapatkan kelulusan memandangkan ia memerlukan peruntukan yang agak besar. Projek melibatkan 4 lokasi di sepanjang Sungai Golok dengan kos 20 juta ringgit. Tersebut melibatkan 4 lokasi di sepanjang Sungai Golok dengan kos 20 juta ringgit. Benda ini melibatkan puluhan juta, jadi kita kena ambil masa sikit dan insyaAllah saya doakan kepada Allah SWT semoga kepimpinan negara kita di bawah Datuk Seri Najib Tuan Abdul Razak tidak ada masalah apa-apa dan insyaAllah Datuk Seri Najib boleh mentadbir dengan baik, dengan aman dan rakyat akan dapat merasai nikmat keamanan di negara ini. Mat Razi ditemui media pada jamuan Hari Raya bersama Angkatan Tentera Malaysia di Pos Kuala Jambu, Pengkalan Kubur. Kami mulakan berita sukan dengan berita ini. Perlawanan persempatan di antara pilihan Malaysia dan klub Liga Perdana Inggeris Liverpool jelas membuka satu cerita baru terhadap pemain negara. Meskipun tanpa tongkat utama yang sering kali menghiasi kesebelasan utama skuad Harimau Melaya, keputusan yang terhasil di Bukit Jalil malam tadi wajar diberi pujian. Seminggu sebelum saingan bermula, kem latihan Dollah Saleh dipalit dengan cerita keengganan beberapa pengurusan pasukan yang enggan melepaskan pemain-pemain yang disenaraikan untuk mengharungi aksi persahabatan mentang Liverpool. Pertukaran terpaksa dilakukan Dollah Saleh untuk melengkapkan senarai 20 pemain dan keputusan yang terhasil pastinya mampu membuatkan Dollah Saleh tersenyum. Malah, persembahan 2 pemain Harimau Muda B, Nazirul Naim dan S. Kumaren, antara yang mendapat pujian Dollah Saleh. They learn a lot from the foreigners actually. They help a lot. That's why, the local players follow whatever the foreigners did in the game. So, especially Thiago, guide at the back. So, that's why I think all the local players, they make it. They did 100%. They do 100% in the game. Malah, Brendan Rodgers turut memuji semangat juang yang dipamer pemain-pemain Harimau Malaya. The Reds seharusnya mendahului, namun peluang-peluang terhidang dinafikan dengan baik. I thought they done very well. They obviously proved. I think they played a game here at the end of the season where they beat Tottenham 1-0, and so they proved it's a difficult game on the surface. But I think they scored a good goal. Disappointment from our perspective, but they worked very, very hard as you'd expect. And it gave us a good exercise at this part of our pre-season.
Ketika ramai yang menjangkakan Harimau Malaya bakal dibelasah Liverpool seperti 2011, barisan pemain-pemain Dollah Saleh nyata mengejutkan penyokong yang hadir di Stadium Nasional Bukit Jaril. Sorakan penyokong Harimau Malaya bergema apabila rembatan pemain import PKNS Patrick Ronaldinho menewaskan Adam Bogdan untuk Malaysia mendahului di minit ke-12. Namun The Reds pantas menyamakan kedudukan menerusi rembatan deras pemain mudanya Jordan Ibe di minit ke-28. Anak-anak didik Dollah Saleh tanpa lebih banyak bertahan untuk menafikan asakan pihak lawan yang mengasak gawang pimpinan Khairul Azhan. Malah beberapa peluang keemasan Liverpool dinafikan Khairul Azhan, menyaksikan kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat perlawanan. Teknologi MRI-3 Tesla berupaya mengesan sel tidak normal di dalam badan sekaligus mampu mengesan penyakit seperti kanser dalam badan dengan lebih awal. Teknologi yang dibawa masuk ke Malaysia pada 2012 oleh Universiti Putra Malaysia UPM itu merupakan sistem pengimejan tercanggih, malah hanya kurang 30 unit sahaja terdapat di seluruh dunia. Pengarah Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear PPDN UPM, Profesor Dr. Abdul Jalil Nordin berkata, MRI-3 Tesla baik untuk pengimejan sistem muskulatur, sistem saraf dan penyakit kanser. Bukan saja dari sudut memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit, tetapi juga yang boleh membantu penyelidik-penyelidik dan juga para akademik kita di UPM dan juga di universiti-universiti lain untuk menggunakan peralatan tersebut bagi tujuan penyelidikan dan juga pengajaran. Memaklumkan perkara itu semasa menjadi tetamu Nasional 1 tengah hari tadi, tambah Profesor Dr. Abdul Jalil, MRI-3 Tesla tidak menggunakan radiasi megion tetapi menggunakan magnet. Justru tiada kesan sampingan pada biologi, malah ia tidak melibatkan radiasi ion. Ia merupakan sistem berkebolehan tinggi dan canggih, dikenali sebagai pengimejan molekul. MRI-3 Tesla boleh melihat perubahan dalam tubuh badan pesakit sebelum ia memberi gambaran perubahan morfologi terutama sekali kepada penyakit kanser. PPDN UPM telah memeriksa lebih 800 pesakit yang dirujuk oleh hospital kerajaan dan swasta sejak ia ditubuhkan pada tahun 2010. Penduduk Pulau Bangi di Kudat, Sabah diminta melapor kehadiran pendatang asing tanpa izin parti atau orang yang mencurigakan kepada pihak berkuasa keselamatan. Ia bagi membolehkan tindakan sewajarnya diambil demi kebaikan semua. Timbalan Pengarah Perisikan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom, ACP Hashim Justin turut meminta penduduk sentiasa berwaspada terhadap jenayah rentas sempadan di pulau itu. Ini kerana Pulau Bangi terletak jauh dari kawasan perairan Pantai Timur yang dikawal Eskom dan terdedah dengan kehadiran penjenayah yang sentiasa mencari peluang. Beliau berkata demikian dalam taklimat keselamatan bersempena program kesedaran pendaftaran kelahiran untuk ketua-ketua komuniti di Karakit Pulau Bangi. ACP Hashim menegaskan tahap kewaspadaan yang tinggi penting kerana kebanyakan jenayah rentas sempadan didalangi parti yang sudah lama berada di Sabah sebagaimana yang berlaku di sebuah restoran di Sandakan Mei lepas. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan pemimpin komuniti dalam kawasan S-Zone supaya bersikap jujur dalam mengesahkan identiti pemohon dokumen pengenalan diri atau MyCard. Ini kerana ada aduan yang mengaitkan pemimpin komuniti dengan amalan salah laku itu dan perbuatan seumpama itu boleh dianggap sebagai menggadai kedaulatan negara. Teknologi yang semakin maju membolehkan ramai pengusaha kuih tradisional beralih kepada peralatan lebih moden untuk menghasilkan produk mereka. Berbeza pula dengan seorang warga emas di Kedah yang mengusahakan kuih karas. Aziza Osman masih mengekalkan cara tradisional menghasilkan kuih karas semata-mata mahu mengekalkan keaslian rasanya. Azizah yang berusia 72 tahun meneruskan tradisi itu sejak 35 tahun lalu kerana ramai pelanggannya lebih menggemari kuih karas yang dihasilkan secara tradisional menggunakan sarung karas yang diperbuat daripada tempurung kelapa. Sebelum ini, Azizah menggunakan dapur kayu untuk menggoreng kuih karas. Kini dia menggunakan dapur gas untuk memudahkan urusan kerjanya. Dapur lo ni, dapur gas ni lah pakai guna dapur gas. Dulu dapur minyak. Dapur dulu dapat pakai dapur kayu. Naik kat luar dapur minyak kan bala ni dapur gas lah.
Azizah mampu menghasilkan kira-kira 500 keping kuih karas setiap hari. Ia dijual pada harga RM5 bagi setiap bungkusan berisi 10 keping kuih. Menurut Azizah, tiada bahan istimewa yang digunakannya untuk menghasilkan kuih karas selain bancuhan tepung beras bersama gula dan air serta minyak untuk menggoreng. Azizah berharap golongan muda turut mempelajari teknik menghasilkan kuih tradisional agar ia tidak ditelan zaman. Nasional 8 malam ini 25 Julai berakhir di sini. Teruskan menonton TV1. Best 5.10 menyusul selepas ini bersama Syuhaida Arifin. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa.